Ketidaksamaan pendapatan adalah bagaimana pendapatan tidak rata diagihkan kepada orang ramai. Isu jurang pendapatan yang berbeza antara kaum ini sering kali menjadi isu sensitif yang mampu mencetuskan perbalahan antara masyarakat di Malaysia. Jadi kami akan mengupas tentang faktor-faktor yang mewujudkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum selepas era kemerdekaan. Kami juga akan mengupas kesan-kesan isu tersebut kepada pembinaan negara dan bangsa dan semangat nasionalisme dan patriotisme. Antara faktor dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh pihak Inggeris ini adalah untuk bertujuan menetapkan sesuatu kaum pada sesuatu tempat sahaja. Contohnya kaum Melayu di kawasan kampung untuk menjalankan aktiviti pertanian, manakala kaum India pula di kawasan estet getah bagi menjalankan aktiviti penorehan getah, manakala dan kaum Cina difokuskan pada kawasan bandar bagi aktiviti perniagaan. Faktor lain juga adalah untuk menghalang penduduk pribumi untuk mengetengahkan hak kebebasan dan kesamarataan dalam sektor ekonomi. Antara faktor jurang pendapatan ialah dasar ekonomi baru. Dasar yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua untuk membentulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia. Antara strategi pelaksanaan ialah mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Selain itu, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Seterusnya, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Seterusnya pula, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum bandar dan luar bandar dan antara wilayah, memodernkan kehidupan di luar bandar, kemudian mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi bitera, dan seterusnya mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Akhir sekali, membaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan dan kesihatan. Faktor seterusnya bagi perbezaan jurang pendapatan antara kaum ialah dasar model ekonomi baru. Dasar model ekonomi baru ini adalah dasar baru yang menggantikan dasar ekonomi baru. Selepas kegagalan dasar ekonomi baru, Datuk Seri Najib telah mengumumkan model ekonomi baru pada 30 Mac 2010. Ia terbahagi kepada dua peringkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan membantu rakyat meningkatkan pendapatan mereka tanpa menghina kaum. Tan Sri Amir Syam, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MEPAN, juga telah menegaskan bahawa MEB tidak akan mempunyai kota pemilikan berdasarkan kaum. Kegagalan langkah-langkah seperti ini telah mengekalkan dan meningkatkan lagi jurang pendapatan antara kaum. Kerajaan seterusnya perlu menekankan kepada masalah jurang pendapatan ini agar dapat membendung masalah ini lebih-lebih lagi dalam perang COVID-19 sekarang. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya jurang perbezaan antara kaum ialah faktor penerusan dasar ekonomi bebas penjajah. Pada tahun 1970, dikatakan bahawa masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang tergolong dalam pendapatan seisi rumah yang termiskin. Ini kerana pada zaman penjajahan, masyarakat Malaysia yang terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India ditempatkan di sektor ekonomi yang berbeza. Sebagai contoh, masyarakat Melayu ditempatkan di kawasan perkampungan, manakala masyarakat India ditempatkan di kawasan ladang atau estet. Bagi masyarakat Cina pula, mereka ditempatkan di kawasan bandar. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum ini boleh menjejaskan perpaduan antara mereka. Malahan boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Perbezaan jurang pendapatan antara kaum akan mewujudkan kesan negatif dalam pembangunan negara. Hal ini kerana isu ini akan membawa kepada pergolakan antara kaum. Apabila terjadinya pergolakan antara kaum, pelbagai impak negatif akan berlaku seperti rusuhan. Apabila rusuhan berlaku,
Para pelancong tidak lagi ingin melancong ke negara kita kerana risau dek keselamatan mereka, dan para pelabur juga tidak lagi ingin melabur ke negara kita kerana tahu saham yang dilabur pasti tidak akan menguntungkan mereka. Jadi jelaslah di sini bahawa isu perbezaan jurang pendapatan antara kaum akan mewujudkan kesan negatif dalam pembangunan negara dan wajarlah dibendung. Terima kasih. Antara kesan perbezaan jurang pendapatan yang tinggi dalam kalangan masyarakat ialah perpaduan kaum antara rakyat tergugat. Perpaduan adalah faktor penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Jika negara mempunyai jurang pendapatan yang tinggi antara kaum, maka perpaduan kaum akan tergugat. Ini kerana rakyat akan merasa tidak adil terhadap pembagian pendapatan. Mereka akan rasa berat sebelah. Sebagai contohnya, peristiwa berdarah rusuhan kaum yang paling dahsyat di negara yang telah berlangsung pada 13 Mei 1969. Ini perlu menjadi pengajaran bahawa betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk berterus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Untuk mengelakkan peristiwa drastik seperti ini, rakyat haruslah bersatu padu untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Antara kesan yang wujud daripada dasar yang dibuat oleh pihak Inggeris ini adalah yang pertama, sektor ekonomi dipelopori oleh kaum lain dan bukan penduduk pribumi. Yang kedua adalah jurang kemiskinan yang tinggi di antara kaum kerana wujud pengelasan sektor ekonomi. Pengelasan sektor ekonomi yang ditetapkan di kawasan berbeza dan dikuasai oleh sesuatu kaum sahaja. Yang ketiga adalah jurang daripada segi tahap pendidikan yang wujud antara kaum. Ini juga dapat dilihat apabila kaum yang menduduki kawasan pedalaman sukar untuk mendapatkan pelajaran yang tinggi kerana tidak diberikan oleh pihak Inggeris. Jadi kesimpulannya, ini jelas menunjukkan bahawa ketidakadilan daripada dasar yang diwujudkan oleh pihak Inggeris itu sendiri. Antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah ini ialah Rancangan Malaysia 5 tahun. Rancangan Malaysia selama 5 tahun mempunyai objektif yang berbeza. Sebagai contoh, Rancangan Malaysia pertama lebih memfokuskan kepada memajukan ekonomi negara demi kebajikan rakyat serta memupuk perpaduan antara masyarakat Malaysia. Selain itu, tumpuan Rancangan Malaysia yang pertama ini juga adalah terhadap sektor pertanian bagi memperbaiki sosioekonomi penduduk yang tinggal di luar bandar. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat Melayu dengan India tinggal di kawasan luar bandar seperti di ladang dan kawasan perkampungan. Selain itu, inisiatif ini juga dapat menstabilkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia yang akan datang. Kesan yang terakhir kepada semangat nasionalisme ialah hasil ekonomi negara dieksploitasikan oleh kuasa asing. Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar. Ekonomi negara tidak maju terhadap penguasaan kuasa penjajah atas ekonomi negara. Seterusnya, menjadikan negara kucak kacir dan dalam keadaan riuh. Hal ini akan menjadikan sistem pentadbiran negara merosot. Imej dan maruah negara akan tercalar. Pertahanan negara menjadi lemah. Peningkatan gejala sosial. Tidak menghormati rukun negara. Dan ini akan menjadikan wawasan 2020 sukar untuk dicapai. Kesimpulannya, dasar-dasar di atas akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berdasarkan prinsip pembangunan seimbang dan penggagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara. Sekian, terima kasih.